warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita diberi peluang untuk berhimpun dan berkumpul dalam satu program yang diberi nama Bicara Generasi Intelek, yang akan membicarakan satu forum yang topiknya cukup hangat pada hari ini, iaitu sijil SPM. Adakah ianya hanya sekeping sijil atau menjadi jaminan kepada masa hadapan, terutamanya masa depan belia? Baiklah, tanpa saya melengahkan lagi masa kita pada hari ini, sukalah saya untuk memperkenalkan para ahli panel kita yang kita jemput khas dan bukan calang-calang orang. Baiklah, yang pertama, Profesor Madya Aisyatul Akmal binti Azman yang kita jemput khas daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan seterusnya, di samping beliau juga seorang doktor yang diberi nama Dr. Nurul Nikmah binti Omar yang kita jemput daripada bumi Terengganu, iaitu seorang pensyarah daripada Universiti Sultan Zainal Abidin. Baiklah, tanpa saya membazirkan masa, saya tujukan soalan yang pertama kepada Dr. Nurul Nikmah mengenai pandangan doktor tentang pernyataan yang dinyatakan adakah sijil SPM ini hanya sekeping sijil atau memberi jaminan kepada masa hadapan, terutamanya masa depan golongan belia. Baiklah, silakan doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengurusi majlis yang cantik molek pekertinya. Terlebih dahulu, yang dihormati barisan panel dan para pembangkang, seterusnya hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Baiklah, seperti yang kita ketahui, pada masa kini terdapat golongan yang menormalisasikan kegagalan dalam SPM, terutama usahawan yang sudah berjaya tanpa menduduki SPM. Hadirin sekalian, pemikiran sebegini tidak sepatutnya wujud pada era ini kerana jalan hidup setiap orang adalah berbeza. Hidup ini bukanlah sebuah drama. Kita perlu cakna, mungkin daripada 1 juta yang gagal dalam SPM, mungkin hanya 0.01% sahaja yang bernasib baik dalam hidup dengan selesa di masa hadapan. Jika dilihat dari sudut lain, semakin ramai golongan intelektual, semakin maju sesebuah negara. Hal ini dapat dikaitkan dengan lulusnya SPM, maka lahirlah golongan bijak pandai yang akan memajukan negara dari setiap aspek. Contohnya doktor, engineer, cikgu dan lain-lain. Jika tiada golongan cerdik pandai, bagaimanakah negara Malaysia ini akan maju seiring dengan negara maju-maju yang lain? Selain itu, SPM juga secara tidak langsung menentukan keselesaan hidup seseorang. Contohnya, dengan lulusnya SPM, seseorang itu dapat melanjutkan pelajaran ke universiti. Seterusnya, memperoleh pekerjaan yang stabil mengikut tahap pengajian mereka. Hal ini memberi impak yang positif kepada kehidupan seseorang dan seseorang itu boleh hidup dengan selesa dengan gaji bulanan yang tetap. Manakala golongan yang gagal dalam SPM perlu bekerja keras untuk meneruskan kehidupan mereka. Jika dilihat pada hari ini, ramai golongan yang kurang berkemampuan perlu bekerja lebih masa untuk menjara kehidupan. Hal ini kita perlu tahu. 80% daripadanya disebabkan oleh kegagalan dalam SPM yang menyebabkan mereka tidak mempunyai kelayakan untuk memohon pekerjaan yang mempunyai gaji bulanan yang tetap. Hal yang kita sudah maklum, pada hari ini 95% sektor pekerjaan yang terdapat di Malaysia memerlukan kelayakan minima, sekurang-kurangnya lulus dalam SPM. Namun, tidak dinafikan bahawa masih ramai masyarakat di luar sana yang menganggap kegagalan SPM sebagai perkara yang normal. Sedangkan pada hakikatnya, SPM adalah hal yang sangat penting untuk menentukan corak kehidupan seseorang pada masa hadapan. Saya rasa setakat itu sahaja. Berbalik kepada saudari moderator. Baiklah, terima kasih kepada Dr. Nurul Nikmah atas penjelasan yang begitu jelas dan padat sebentar tadi. Baiklah, seterusnya saya ingin mengajukan soalan yang sama kepada Profesor Aisyatul Akmal mengenai pandangan Prof. Adakah sijil SPM ini hanya sekeping sijil atau memberi jaminan kepada masa hadapan? Okey, silakan Prof. Terima kasih kepada Puan Moderator kerana memberi saya peluang untuk mengulaskan tentang isu ini.
Pada pendapat saya, sijil pelajaran Malaysia hanyalah sekadar sijil kerana pembelajaran di dalam kelas dan di dunia sebenar itu sangatlah berbeza. Mereka yang gagal dalam SPM tidak semestinya akan gagal buat selama-lamanya. Jika mereka memilih jalan untuk bekerja, mereka mampu menimba pengalaman sebenar dan memperoleh pelbagai ilmu yang berguna bukan terhad hanya di dalam kelas sahaja. Bahkan, membantu mereka mendapatkan kerjaya yang lebih cerah pada masa akan datang. Tambahan pula, pada hari ini majikan lebih melihat kepada pengalaman kerja berbanding kelulusan semata-mata. Selain itu, mereka juga masih berpeluang mengasah kebolehan yang terpendam tanpa perlu ke kelas atau mengambil peperiksaan di universiti. Mereka masih boleh menjalani latihan praktikal dan mengasah bakat dalam bidang yang mereka minati. Okey, terima kasih kepada Profesor Aisyatul Akmal atas penerangan beliau sebentar tadi. Kita lihat di sini berlaku kontradiksi antara pandangan yang dinyatakan oleh Profesor Aisyatul Akmal dan juga Dr. Nurul Nikmah. Walau bagaimanapun, kita perlulah menghormati kedua-dua pandangan tersebut kerana masing-masing mempunyai hujah dan juga masing-masing mempunyai bukti yang kukuh. Maka kita jadikan pendapat ataupun perselisihan pandangan ini sebagai satu ibrah ataupun satu nikmat untuk kita saling menghargai pandangan masing-masing. Baiklah, sekarang ini saya ingin membuka ruang kepada para peserta untuk bertanya kepada ahli panel kita pada hari ini mana-mana soalan yang ingin diutarakan kepada panel jemputan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari moderator kerana memberi peluang untuk bertanya soalan. Jadi saya Wan Nurul Hanani dari ISM Pengajian Bahasa Arab dari Universiti Sultan Zainal Abidin. Saya ingin tujukan soalan ini kepada Prof Madia Aisyah. Soalannya berbunyi, banyak peluang pekerjaan sekarang di mana syarat utamanya mestilah memiliki sekurang-kurangnya sijil SPM. Jadi, saya ingin bertanya pendapat Profesor Madia Aisyah, adakah peluang orang yang tidak memiliki sijil SPM, adakah peluang mereka sangat tipis untuk mendapat pekerjaan tersebut? Saya berharap persoalan ini dapat dijawab oleh Profesor Madia Aisyah. Terima kasih. Saya tidak bersetuju dengan kenyataan yang diberikan. Seperti yang kita lihat, ramai orang yang tiada sijil SPM, bahkan tiada pelajaran tapi mampu lebih berjaya dan hidup lebih mewah berbanding individu yang makan gaji. Jika dilihat dari sudut lain pula, kerajaan juga memerlukan sektor-sektor kecil yang tidak memerlukan kelayakan SPM. Contohnya seperti kerja-kerja pembaik pulih jalan, pembersihan tempat awam, buruh, penoreh getah dan sebagainya. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih Profesor Aisyatul Akmal atas penerangan yang begitu jelas dan padat dan kita semua dapat fahami dengan baik. Okey, sekarang ini saya jemput pula peserta seterusnya untuk bertanyakan soalan kerana insya-Allah pada malam ini kita hanya menerima 3 pertanyaan sahaja tanpa melengahkan masa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azira, mahasiswi UNIZA. Gagal SPM tidak semestinya seseorang itu akan gagal buat selama-lamanya. Sebaliknya, ada banyak lagi peluang untuk seseorang itu terus berjaya. Persoalan saya kepada Prof ialah, apakah peluang yang boleh dilakukan oleh seseorang yang gagal SPM untuk terus berjaya? Pada pendapat saya, terdapat pelbagai peluang bagi mereka yang menghadapi kegagalan dalam SPM. Seperti yang kita tahu, bidang dan cabang pekerjaan sangatlah luas. Sekiranya mereka menghadapi kegagalan dalam aspek akademik, tidak semestinya mereka sudah tiada masa hadapan. Mereka boleh memilih untuk menceburi bidang pekerjaan yang melibatkan kemahiran. Prosesnya ialah dengan mendapatkan sijil-sijil yang diluluskan oleh Kerajaan Malaysia. Contohnya sijil kemahiran Malaysia ataupun menyertai kursus-kursus yang dianjurkan oleh pihak MARA. Melalui penglibatan kursus tersebut, pihak MARA akan memberikan inisiatif untuk memulakan perniagaan mereka. Contohnya peruntukan duit atau barang-barang yang memudahkan kerja mereka. Terima kasih Profesor Aisyatul Akmal tentang penerangan yang begitu jelas yang mana beliau kongsikan bersama kita semua pada hari ini tentang peluang-peluang yang ada sekiranya terdapat individu yang gagal dan tidak bernasib baik dalam SPM. Baiklah, sekarang ini saya buka pula soalan yang terakhir kepada peserta. Sekiranya ada persoalan yang ingin diutarakan kepada panel jemputan kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nawal Izzah, mahasiswi dari Universiti Sultan Zainal Abidin. Masyarakat zaman sekarang, terutamanya lepasan SPM, mereka tidak kisah soal kerjaya dan tidak memilih kerja. Bagi mereka, ia bukanlah suatu masalah besar, asalkan mereka dapat bekerja dalam apa jua sektor pekerjaan. Jadi, persoalan saya kepada Dr. Nimah, apakah pendapat doktor tentang ada segolongan masyarakat yang mengatakan SPM tidak menjamin masa depan mereka? Terima kasih. Terima kasih kepada saudari yang bertanyakan soalan. Pada pendapat saya, seperti yang saya utarakan pada awal perbincangan kita tadi, semakin ramai golongan intelektual dalam sesebuah negara, semakin bertambah maju negara tersebut. Jika masih ramai masyarakat Malaysia yang tidak mementingkan pelajaran, bagaimanakah nasib negara kita pada masa akan datang? Siapakah yang akan memimpin negara kita pada masa akan datang? Dan siapakah yang akan mengubati pesakit-pesakit yang ada di Malaysia? Dan siapakah yang akan menerokai bidang teknologi mewakili negara Malaysia jika bukan daripada golongan intelek? Jadi SPM bukanlah hanya penting untuk seseorang individu, bahkan ia juga penting untuk kemajuan sesebuah negara. Seperti yang kita tahu, agama Islam juga mementingkan ilmu pengetahuan. Jika tidak mempunyai ilmu, bagaimanakah seseorang insan dapat menjalani kehidupan sehariannya? Jawapan bagi persoalan-persoalan yang saya utarakan tadi, saya pasti setiap jawapan tersebut hadirin dan hadirat sudah tahu jawapannya. Kita sendiri yang membuat pilihan hidup kita. Jika pilihan kita baik, maka baiklah jadinya. Jika pilihan kita buruk, buruklah corak kehidupan kita. Setakat itu saja daripada saya. Kembali kepada saudari moderator. Baiklah, terima kasih Dr. Nurul Nikmah atas penerangan yang cukup jelas, ringkas dan padat sebentar tadi dan kita semua dapat memahaminya dengan baik. Okey, maka dengan berakhirnya penerangan sebentar tadi, maka berakhirlah forum kita pada hari yang berbahagia ini. Secara kesimpulannya, saya dapat simpulkan di sini, SPM itu mungkin tidak boleh menjamin 100% peluang pekerjaan ataupun masa hadapan seseorang. Tetapi SPM ini sangat penting kerana ia boleh merangka hala tuju seseorang individu itu dengan lebih baik, terutamanya generasi belia kini. Ia juga bertepatan dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang usaha untuk memperkembangkan lagi potensi individu dan melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia dan sebagainya. Dan secara keseluruhannya, SPM ini sangat memainkan peranan yang penting dalam membina generasi yang intelek. Ya, kita di sini seharusnya menyokong falsafah yang diutarakan, terutamanya falsafah pendidikan kebangsaan. Okey, jadi saya Bushra binti Muhammad Anwar selaku moderator anda pada hari ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli panel yang sudi meluangkan masa mereka berkongsi ilmu pengetahuan dengan kita semua, dan terima kasih juga kepada para peserta yang menyertai forum kita pada hari ini. Saya sudahi forum ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sehingga berjumpa lagi pada masa hadapan. Assalamualaikum.